Akbar, Allahu Akbar, Allah. Selesai ibadah wukuf di bumi Arafah, kami bergerak ke Muzdalifah untuk melakukan wajib haji yang seterusnya, iaitu mabit atau bermalam di Muzdalifah. Akbar, Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam rancangan di Rare TV bersama dengan saya, dan hari ini kita akan sambung perjalanan kembara haji kita menuju ke Mina dan Jamrat. Dan sebelum kita pergi jauh, kita ucapkan terima kasih kepada semua penonton-penonton Rare TV, subscribers kita daripada Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Dan kepada anda yang masih lagi belum subscribe, mohon subscribe sekarang kerana 74% lagi penonton-penonton yang berada di channel ni masih belum subscribe. Ini kerana anda adalah orang-orang yang menjadi penyokong kepada pembangunan rumah pengasih warga perhatian yang membantu asnaf dan anak-anak yatim melalui setiap tontonan anda semua, dan di situ amal jariah anda berpanjangan setiap kali anda menonton tanpa skip iklan. Buat dulu dan kita akan sambung kisah kita, pengembaraan kita kali ini menuju ke Mina. Selesai ibadah wukuf di bumi Arafah, kami bergerak ke Muzdalifah untuk melakukan wajib haji yang seterusnya, iaitu mabit atau bermalam di Muzdalifah. Arafah ke Muzdalifah adalah sekitar 13 km. Perjalanan menaiki bas mengambil masa sekitar 30 minit. Tetapi ada juga jemaah yang menaiki bas selama 1 jam bergantung kepada keadaan trafik pada waktu itu. Ini bas laluan Muzdalifah dan Arafah. Nanti kita akan tukar bas pula. Bas itu adalah laluan Muzdalifah ke Mina. Jadi jangan salah bas. Sebab tu kita nak jemaah kita sama-sama bila kita nak naik nanti. Dia punya arahannya, semua selagi tak cukup jemaah, bas tak akan bergerak. Bila bas sampai saja, kita boleh panggil dengan kata yang segera dan sentiasa bersiap sedia untuk dipanggil bila-bila masa. Jadi bila-bila masa tu adalah selepas waktu tengah malam nanti, daripada pukul 11.41 sampailah ke subuh hari. Jadi kita nak kena dapat arahan sama ada kita akan solat subuh di dalam Muzdalifah ataupun kita akan solat subuh di Mina. Itu bergantung kepada pergerakan bas daripada Muzdalifah ke Mina. Mabit bermaksud berada di bumi Muzdalifah walaupun seketika, bermula dari separuh malam 10 Zulhijjah sehingga terbit fajar hari tersebut. Dan ia termasuk dalam wajib haji. Jika tertinggal tanpa uzur syar'i adalah berdosa dan dikenakan dam. Jadi macam ni lah, dia pengalaman dekat Muzdalifah tu, dia antara kita duduk di waktu tengah malam sampailah ke subuh hari. Jadi antara waktu tu kita diminta untuk bermabit sekurang-kurangnya sesaat sekalipun di dalam kawasan Muzdalifah. Di sini, jemaah sentiasa dinasihatkan agar mengikut arahan yang diberikan. Jangan komplain mengapa kita lewat, kerana semua pihak mahu melakukan yang terbaik. Dan yakinlah, tiada sesiapa pun yang akan tertinggal di bumi Arafah. Semuanya akan dibawa ke Muzdalifah. Memandangkan kami dari maktab 96, maka kami hanya dibenarkan menaiki bas 96 sahaja. Di sini, kita disunatkan untuk mengutip anak batu di Muzdalifah. 70 anak batu diperlukan untuk digunakan semasa melontar nanti. Namun begitu, kemudahan pada hari ini, batu telah pun disiapkan oleh pihak maktab bagi tujuan mengurangkan pergerakan jemaah ketika mabit. Di sinilah kami akan tidur di Hotel 1000 Bintang pada malam ini. Berlantaikan pasir, berbantalkan lengan, berbumbungkan langit. Tiada kemah disediakan di sini. Sementara menunggu
ketibaan bas untuk membawa kami menuju ke Mina, kami manfaatkan dengan tazkirah dan bertalbiyah dan juga bertakbir untuk meraihkan hari yang penuh dengan kesyukuran ini. Berada di Muzdalifah memberikan kami satu keinsafan, mengingatkan kami kepada detik-detik bagaimana manusia dikumpulkan untuk merasai suasana mahsyar nanti. Seramai-ramai manusia ini, kita diuji dengan hanya satu buah tandas sahaja untuk dikongsi bersama-sama dengan 2,700 jemaah yang menanti perjalanan seterusnya. Kalau ikutkan, melihat kepada manusia yang seramai itu, penuh. Kalau kita tengok kawasan tu, kita rasa kita nak cari batu, tak boleh jumpa batu, kena alih orang baru jumpa batu. Sampai tahap macam tu sekali. Dan kami juga bersyukur sebab pada tahun itu 2019 jemaah-jemaah haji dibekalkan dengan batu yang sudah siap sebanyak 70 anak batu. Tapi dekat dalam uncang tu dia bukan 70 lah, dia lebih daripada 70. Kalau ikutkan yang pergi ke sana tu, kita kena cari batu masing-masing untuk kita kutip dan melontar dekat jamarat. Tapi di sana tu kita dah dapat batu, kita dah ada bekal, kita hanya perlu tunggu saja, duduk saja di Muzdalifah. Tunggu bas sampai dan kemudian kita akan beredar menuju ke Mina. Sekitar jam 12.30 malam, bas pertama tiba dan mula membawa kami ke destinasi seterusnya iaitu ke Mina. Peringatan kepada semua jemaah-jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji. Kita terpaksa mengusung beg yang kita bawa dari satu tempat ke satu tempat. Jadi kena bersiap sedia dan inilah antara sebabnya kenapa pihak Raycation menghadkan satu jemaah satu beg sahaja. Semua wajib dipastikan berada di dalam pack kami. Kalau tidak, seorang saja jemaah tertinggal, memang akan mengacau perjalanan seterusnya menuju ke Mina. Perjalanan dari Muzdalifah ke Mina tidak mengambil masa yang panjang. Hanya sekitar 15 minit sahaja untuk perjalanan sejauh 7 km. Dan di dalam bas ke Mina, kemungkinan besar kita tidak akan mendapat tempat duduk. Jadi, kena belajar untuk mengalah dan terpaksa berdiri untuk sampai ke sana. Ini adalah perjalanan daripada Muzdalifah menghala ke Mina pula. Kita sudah bermabit di Muzdalifah dan inilah situasi dan suasana ketika dalam perjalanan menuju ke Mina. Memang sangat padat, sangat sesak. Pada tahun 2019 tu, ada jemaah-jemaah yang terpaksa tunggu daripada waktu tengah malam sampailah ke waktu duha, baru ada bas yang boleh pick up mereka menuju ke Mina. Jadi itu antara pengalaman kami dan beruntungnya kami hanya perlu duduk di situ sekitar dalam setengah jam sahaja dan di situ kami dipermudahkan. Allah mudahkan banyak urusan lah sebenarnya kalau ikutkan. Kami duk bayangkan duduk dekat Muzdalifah tu, boleh kata paling worst case scenario lah yang kami akan duduk di situ sampai subuh nanti. Alright. Okey, pastikan tadi yang jumpa dekat atas, dekat kompartmen semua tak ada. Kami pastikan semua dekat atas dan atas semua. Kau tahu. Ya. Naik mas, check, final. Ada kabel jatuh, ada belakang, ada belakang. Depan, ke depan. Okey, dah. Clear. Okey, follow yang tu maupun dam tu. Yang Hamizah dulu pernah pergi haji dah kan? Oh, belum lagi. Oh, ni first experience lah. First experience lah. Memang beza betul daripada umrah. Umrah relax. Puan Saimah okey, Puan Saimah. Kelatihan sikit. So, macam mana pengalaman? Oh, Rashid. Alhamdulillah, harap-harap tak ada yang tertinggal lah. Bila sampai Muhammad Arafah, mabit. Sekarang Kita ke mana? Maktab Maktab 96 Mina. So, so mabit juga dan melontar lepas ni. Oh, okay. Sebelum ni kita di Arafah, kemudian kita bermabit di Muzdalifah dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ke Maktab 96. Syukur pada Allah kita tak ada terpisah-pisah. Jadi kita sentiasa
jaga each other. Tiba-tiba Rois Maktab tidak membenarkan kami masuk ke dalam kemah Maktab 96. Jadi beginilah urusan di waktu haji, ketika mana ramai jemaah datang berpusu-pusu. Jadi kita mesti memastikan kita adalah jemaah yang berada di kemah yang betul. Tanda yang kita ni Maktab 96, dia tanya. Mana siapa yang ada tag handphone tu? Walaupun ada tanda pengenalan diri, tetapi tetap semakan dan juga pemeriksaan yang lengkap perlu dilakukan. Kalau tidak, kita bimbang, kita mengambil hak orang lain yang duduk di dalam kemah yang sama. Terus cakap tunjuk tag handphone je. Di sinilah pentingnya kita untuk mendengar segala arahan yang dikeluarkan oleh pihak keselamatan. Paling penting sebenarnya jemaah-jemaah dinasihatkan dengarlah arahan yang diberikan oleh pegawai keselamatan dan juga semua rais-rais maktab yang menguruskan kita di sana. Itu sahaja jalan untuk memudahkan kita. Itu sahaja cara untuk memastikan kita semua duduk dalam jemaah dan tidak terpisah. Kalau tidak, lebih banyak kita buat masalah, perjalanan kita terganggu, musafir kita ke Mina akan terganggu. Itu semua adalah antara benda-benda yang akan menyebabkan perjalanan kita akan jadi susah. Baru kita akan reboot balik sebelum melontar. Kerana kita tidak mahu bila kita bawa ramai-ramai, bawa beg banyak-banyak macam ni, nanti dia akan tahan, dia hantar kita balik. Dan bukan saja dia hantar kita balik, dia akan hantar orang untuk pantau kita sepanjang masa. We'll be very big trouble. Jadi minta tolong masa kita masuk ke tempat melontar apa, naik ke terowong pun itu, jangan terlalu nampak group. Okey. Dan beg pula kalau boleh jangan tarik, kalau boleh pikul dulu sampai selepas masuk terowong, buka balik, tarik balik. Tak sempat rehat lah. Tu jenis kita. Kita bagi close up sikit. Pengalaman macam mana? Yang frust tu, well, tak sempat nak landing kan. Dah kena masuk terowong. Okey lah, alhamdulillah apa-apa pun. So macam mana kita punya pengalaman mabit tadi di Muzdalifah? Itu je. Interesting, tapi rasa tak puas lah. Kita ingat boleh golek-golek juga kat situ kan. Over ni 2-3 jam ke kan. Tapi okey, still something experience baru kan. Ya, betul. Alhamdulillah. Kepada anda yang tengah menjeling-jeling baju yang saya pakai ni, jangan tengok saja. Jelingan anda tak boleh menyebabkan anda pakai baju ni. So, pergi ke ruangan description dekat bawah, ada link yang disediakan. Boleh beli di situ dengan pembelian RM40 sahaja. Anda boleh mendapat sehelai baju macam yang saya pakai ni. Sekitar pukul 1.30 pagi, kami mula bergerak untuk melakukan wajib haji yang seterusnya, iaitu melontar di Jamrah Kubra. Jemaah perlu berjalan kaki dari kemah di Mina ke Jamarat sejauh 2.5 km melalui terowong Muasim. Dan perjalanan menuju ke Jamarat mengambil masa sekitar lebih kurang dalam 1 jam. Sepanjang berjalan melalui terowong Muasim seakan menyambut satu festival, merayakan kemenangan yang bakal diraikan. Kami beruntung sebab jemaah recreation ni sporting dan selamba belaka. Pakat nak jadi sukarelawan bawa bendera recreation ni. Tekniknya, seorang akan memegang bendera di hadapan kumpulan. Satu di bahagian tengah dan seorang lagi petugas memegang bendera di belakang. Jemaah perlu berjalan di antara ketiga-tiga bendera ini agar tidak tersesat. Bergerak secara berjemaah ni sebenarnya tak meletihkan. Bahkan kita tak akan rasa pun penat walaupun dah berjalan 2.5 km. Tiba-tiba saja dah rasa nak dekat sampai dengan Jamarat. Jadi kita kena menempuh beberapa terowong. Itulah ujian sebenarnya. Sepanjang menuju ke Jamarat, dalam kepala kami terbayang-bayang kisah yang paling menyayat hati dan tragedi yang berlaku ke atas jemaah-jemaah haji pada tahun-tahun yang lepas adalah peristiwa rempuhan yang berlaku di dalam terowong yang mengakibatkan hampir ribuan nyawa telah pun meninggal dunia. Bayangkan hampir 3 juta umat Islam sedang bergerak menuju ke tempat yang sama. Sudah pasti akan berlaku kesesakan yang maha hebat. Kira-kira 360 orang jemaah haji maut selepas kejadian rempuhan di Mina ketika ramai berpusu-pusu untuk melontar di Jamrah.
pada 2004, seramai 244 jemaah haji maut juga dalam insiden rumpuhan ketika melontar di Jamrah. Pada 1998, tragedi yang sama juga berpunca daripada kegagalan menguruskan jemaah 118 jemaah maut. Pada 1994, insiden rumpuhan di Mina semasa melontar di Jamrah mengakibatkan 270 jemaah maut. Manakala pada tahun 1990, tragedi Terowong Al-Muassim merupakan tragedi dengan jumlah korban yang paling ramai setakat ini, 1,426 jemaah maut. Seramai 19 jemaah Malaysia juga disahkan antara yang terkorban. Tragedi ini benar-benar memberi kesan kepada kami. Masing-masing berusaha melepaskan diri daripada tamsilan di padang mahsyar kelak. Di sini ada yang marah-marah bas lewat sampai, ada yang baling makanan kerana tak sedap, ada yang bergaduh, berebut tandas dan macam-macam lagi kejadian. Di sinilah yang dikatakan ibadah haji yang akan menzahirkan siapa sebenarnya diri kita nanti. Ada orang kata bila sampai di jamrat ini, selepas sahaja kita melontar jamrah, ketika itulah syaitan yang sebenar yang ada di dalam diri kita akan keluar. Kerana itulah 8 hingga 13 Zulhijjah benar-benar menguji ketahanan jiwa dan fizikal jemaah haji sehingga semuanya akan kelihatan kusut masai. Itulah sebabnya persiapan untuk mengerjakan haji ini perlu dibuat bertahun sebelum kita pergi. Ketika ibadah haji, Allah tidak melihat berapa banyak duit yang kita bayar, berapa tinggi pangkat dan jawatan. Semua itu tiada nilai. Yang Allah pandang kesabaran, khidmat, ikram, redha dengan ujian itu yang Allah tengok untuk mendapatkan haji yang mabrur. Apa? Semua dah masuk ke sana? Ada lagi? 7? 7 je? 7 dah. Dah berapa dah? 7? Okay dah, cukup. Kawasan melontar bagi jemaah haji dari Malaysia telah dikhaskan di tingkat 3. Apabila masuk ke kawasan Jamrah, kita akan bertemu dengan Jamrah Ula, kemudian Jamrah Wusta dan kemudian Jamrah Kubra. Pastikan kita tidak tersalah melontar, kerana jika melontar di jamrah yang salah, ibadah kita tidak sah. Alhamdulillah, sampai saja kami di Jamrat. Antara benda yang paling kami tak sabar sekali adalah nak melepaskan kain ihram. Melakukan Jamrah Aqabah itu adalah satu nikmat yang paling gembira apabila kami dapat selesaikan segala urusan-urusan rukun haji yang diwajibkan khususnya kepada jemaah-jemaah haji. Selesai saja wukuf di Arafah, selesai saja Jamrah Aqabah, maka bakinya hanyalah tinggal beberapa sahaja lagi tuntutan-tuntutan yang akan kami lakukan sepanjang kami berada di Mina dan juga untuk kembali ke Kota Mekah nanti. Selesai mengerjakan ibadah Jamrah Kubra, bermakna kami juga telah pun melakukan tahlul awal. Tahlul ialah melepaskan diri daripada larangan ihram. Tahlul haji terbahagi kepada 2, iaitu tahlul awal dan tahlul tsani. Selesai sudah kami menunaikan ibadah pada 10 Zulhijjah. Jadi di sini bersyukurlah kerana sekarang tempat melontar sudah ada 5 tingkat. Begitu mudah untuk melontar berbanding 10 tahun yang lepas. Jadi kepada mereka yang nak menunaikan haji, tanamlah azam, simpan cita-cita untuk kita mengerjakan haji ketika kita masih lagi muda, ketika waktu kita masih bertenaga, sihat dan kuat. Dan ingat, tidak akan ada seorang jemaah haji pun yang akan terlepas dari ujian ketika mengerjakan ibadah haji, kerana mabrur itu terlalu tinggi nilainya. Selesai kembara kami dari Muzdalifah ke Mina. Nantikan perkongsian haji daripada kami pada episod akan datang dari Aziziyah menuju ke Gua Hira.